Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pengajian kita, pembacaan kita riwayat hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan juga keberkatan daripada pembacaan hadis ataupun riwayat hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita sambung semula pembacaan kitab kita Qaswat 20 ya. Qaswat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala yang ke-9, kaum Quraisy sangat berhasrat untuk menangkap dan menghapuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi baginda dikawal ketat oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Beliau tidak akan menyerahkan baginda kepada kaum Quraisy sama sekali. Jadi kita masih lagi membicarakan tentang keadaan awal perkembangan dakwah di Makkah Al-Mukarramah, yang mana Nabi SAW menghadapi dua fase dalam berdakwah. Yang pertama, fase secara sir, secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua fase secara terang-terang, yang mana Nabi SAW dalam fase yang sembunyi selama 3 tahun. Dalam fase terang-terang, Nabi SAW berdakwah selama 10 tahun. Jadi di antara benda yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Makkah pada ketika itu adalah mereka ingin menangkap Nabi SAW, dan mereka kalau boleh nak bunuh Rasulullah SAW. Akan tetapi pada ketika itu menjadi satu halangan yang besar bagi orang musyrikin Quraisy Makkah. Apabila mereka nak sakitkan Nabi, nak tangkap Nabi, ada seorang manusia ataupun tergolong daripada pembesar Quraisy, iaitulah Abu Talib, yang merupakan bapa saudara baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi sebab itu ulama kata, walaupun Abu Talib ni mati dalam keadaan kufur, tak beriman kepada Allah, tetapi ada juga dia punya kebaikan dia, iaitu dia menjaga Nabi SAW. Disebutkan Abu Talib dia jaga Nabi hampir 40 tahun. Dia jaga Nabi SAW. Walaupun 40 tahun dia jaga Nabi, tapi dia tak mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Fir'aun. Fir'aun ada kejahatan Fir'aun, memang kita tak dapat nak sangka, memang jahat juga Fir'aun. Fir'aun tu nama jawatan adalah Fir'aun, tapi nama dia bukan Fir'aun. Contoh di Malaysia, Agung. Adakah nama raja di Malaysia nama Agung? Tak, tu nama jawatan yang paling tinggi seorang raja di Malaysia adalah yang di-Pertuan Agung.
Nama jawatan yang paling besar di sekolah guru besar, walaupun cikgu tu badan kecil tetap bagi guru besar. Tak. Nama apa cikgu tu? Nama dia guru besar. Saya tak kena. Nama dia apa? Nama dia sekian-sekian cikgu. Jadi guru besar adalah nama bagi jawatan yang tertinggi dalam sekolah. Jawatan paling tinggi dalam kerajaan Mesir pada ketika itu raja lah, dia bagi Fir'aun. Maka Fir'aun pada zaman Nabi Musa disebutkan oleh ulama namanya Ramsis. Nama dia Ramsis yang ketiga. Dia banyaklah Ramsis 1, Ramsis 2, Ramsis 3, banyak Ramsis dah. Sultan Kelantan, Sultan Muhammad pertama, Muhammad kedua, Muhammad 3, dan ini Muhammad ke-7 lah. Sultan Muhammad yang ke-7 beberapa kedua pun. Jadi nama dia adalah Sultan Muhammad. Baik. Jadi Fir'aun jahat tak? Fir'aun jahat. Ada tak kebaikan Fir'aun? Ada, walaupun dia jahat, dia mengaku dia jahat. Tapi kebaikan Fir'aun apa dia? Dia menjaga dan dia membesarkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maka di sini ulama nak mengatakan, walaupun dia tu orang jahat, tapi jangan tengok pada kejahatan dia semata, tengok juga pada kebaikan dia. Ambil hak baik tu lah, hak jahat jangan dia ambil pula. Fir'aun mati dalam keadaan kufur, jangan dia ambil hak kufur tu. Fir'aun mengaku kata ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi wahai Musa berbanding Tuhan kamu. Jangan dia mengaku kata Tuhan pula, tapi ambil yang baik yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Begitu juga dengan Abu Talib. Dia mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dalam satu hadis bahawasanya ketika mana Abu Talib ni nak mati, didatangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa orang sahabat yang lain. Begitulah juga datangnya Abu Jahal pada ketika itu, mai duduk di tepi Abu Talib. Nabi duduk sebelah Abu Talib duduk sebelah Nabi, duduk sebelah Abu Talib, duduk atas katil Abu Jahal. Maka Nabi SAW kata kat pak menakan dia, wahai Abu Talib, qul la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah. Maka kata Abu Talib, aku tetap kata Abu Jahal pada ketika itu, wahai Abu Talib, takkan hang nak tinggal ajaran datuk nenek moyang kita pun. Lama dah hang duk pegang dengan datuk nenek kita dulu ni. Maka Abu Talib gaya dia nak ikut hak Nabi. Abu Jahal dia masuk jauh, tak jadi nak mengucap. Nabi kata, qul, sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Abu Jahal kata, takkan nak tinggal kau, kesian kata nenek moyang kita. Tak jadi pula dia nak bersama dengan Islam. Akhir sekali bila Nabi usaha, Abu Talib dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, aku ala dinik Abdul Muttalib, aku berada di atas agama datuk nenek moyang aku, yakni agama yang menyembah berhala, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Talib dia di antara orang yang banyak berjasa kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang kedua, sebelum daripada Abu Talib meninggal, maka pada ketika itu musyrikin Mekah mereka tak berani sentuh Nabi. Maksudnya nak ditangkap Nabi, nak pergi buat apa-apa terus pada tubuh badan Nabi dan ahli keluarga Nabi. Mereka tak gamak nak buat. Pasal apa? Malu Allah kepada Abu Talib, kerana dia di antara orang besar dalam kalangan pembesar di Makkah Al-Mukarramah. Yang ketiga, menjadi perbahasan para ulama bahawasanya, kita sebut dah sebelum ni, tapi kita ulang balik. Pasal bulan lepas kita duduk di surau lain. Bulan ni kita duduk di surau lain. Bulan lepas kita duduk di surau. Surau terapung kampung tersusun. Bulan lepas kayak ni ya. Jadi barangkali hak kita hari tu ni terapung kita mana dia pun tak tahu lah. Ini ulang balik. Jadi
antara Abu Talib dan Abu Lahab, yang manakah lebih teruk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka? Dia kata, ustaz, pasal apa Abu Jahal tak ada? Abu Jahal ni memang dah satu, Abu Jahal dah bapa segala kebodohan. Abu Jahal ni jahlul tu bodoh kan? Yang kedua, Abu Jahal memang tak ada jasa langsung untuk Nabi, apatah lagi untuk Islam. Dan mati pun mati kafir. Adapun Abu Talib, Abu Lahab, dua-dua ni ada jasa buat Nabi. Cuma mereka ni yang seleknya mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara Abu Lahab dan Abu Talib, yang mana lebih teruk Allah Ta'ala azab? Iaitu jawapannya adalah Abu Lahab. Walaupun Abu Lahab ni tuan-tuan, dia orang yang paling seronok dengan kelahiran Nabi SAW. Sampai dikatakan Abu Lahab ni dia berapa? Dia sembelih unta 70 ekor. Seronoknya dengan kelahiran Nabi, maka dia sembelih unta 70 ekor buat nuri lah. Yang kedua, seronoknya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi sebab apa? Sebab yang kedua, dia memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Thuwaibah ni hamba dia. Pergi bagi tahu, wahai Datuk, ni anak menakan Datuk dapat anak menakan baru ni. Aminah bersalin dah. Ketika itu Abu Lahab dia seronok dan dia memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Dua. Tapi mati kafir. Mati kafir. Bila dia lawan Nabi? Apabila Nabi mula menyampaikan dakwah. Mula dia lawan Nabi adalah waktu Nabi sampaikan dakwah, ajak kepada kebenaran. Waktu kecil dia lawan Nabi, dia tak lawan Nabi. Pasal waktu tu Nabi tak dapat wahyu lagi. Nabi tak diperintahkan lagi oleh Allah untuk menyampaikan dakwah. Tapi bila mana turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, fasda' bima tu'mar, wahai Muhammad, sampaikan apa yang diperintahkan oleh kami dan bersabarlah. Bersabarlah daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Jadi di awal-awal dakwah Nabi SAW, Nabi SAW buat apa? Nabi berdakwah kepada ahli keluarga terlebih dahulu. Orang empat Nabi lah, Sayyidatuna Khadijah, Zaid bin Harisah, lagi Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Bilal bin Rabah. Ni di antara orang-orang yang terawal bersama dengan Nabi SAW. Lepas daripada tu dah Nabi rekrut semua ni dah, maka jadi satu tim yang kuat sikit. Maka Nabi lantik seorang ketua dalam kalangan ni orang-orang bawahan ni. Nabi lantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi daripada Sayyidina Abu Bakar ni lah Nabi arahkan Sayyidina Abu Bakar sampaikan dakwah. Nabi sampaikan dakwah, Abu Bakar dia sampaikan dakwah dia. Jadi makna apa? Dua channel dah habis. Nabi seorang, Sayyidina Abu Bakar seorang. Menyebabkan hasil daripada dakwah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang berlaku? Maka menyebabkan ramainya orang yang pada ketika itu tak beriman dengan Nabi, akhirnya mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain masuk Islam. Baik, maka pada ketika itu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apa lagi yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila mana dah lantik, maka ramai yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk fasa yang kedua, berdakwah secara terang-terang. Bila dakwah secara terang-terang, Nabi naik atas Jabal Qubais. Nabi panggil, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai Bani Hashim, ke semua pak nakal dan kutuk, nenek, tok, cik, pak semua ni, apa yang berimpun pun abang ni. Maka Nabi ajak mereka beriman kepada Allah. Maka Abu Lahab kata apa? Tabballaka ya Muhammad, celaka sungguh hang Muhammad, panggil kami sebab nak habaq benda hak merepek ni saja. Akhirnya dalam riwayat yang lain, Abu Lahab dia baling batu kena ke Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sampai berdarah Nabi, menyebabkan orang duk tanya siapa yang paling batu kat Muhammad. Dia kata siapa lagi kalau bukan kepala masa Mekah, Abu Lahab yang kerja ni. Disebabkan perbuatan dia baling tu kena ke Nabi mengulangkan tangan dia, maka Allah turunkan surah cerca Abu Lahab tu, tabbat yada abi lahab wa tabb, celakalah akan kedua tangan Abu Lahab, disebabkan tangan yang dia guna untuk menyakiti Nabi SAW. Maka di dalam surah tersebut, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, menyatakan apa? Ayat tu khusus pada Abu Lahab, tapi secara umumnya kepada orang-orang yang menggunakan tangan mereka untuk menghancurkan Islam, untuk memadamkan api ataupun memadamkan cahaya Islam. Orang yang guna tangan dia pada jalan-jalan yang nak memadamkan cahaya agama Allah. Surau kita bubuh banner misalnya, kuliah maghrib, jadual kuliah maghrib sebulan, ada hamba Allah yang tak takut pada Allah, dia pikrak banner. Dia kata kalau lagi orang ramai, lagi ramai orang, lagi deras ustaz tu contoh, lagi payah pun nak tengok televisyen contoh. Jadi dia pikrak lah. Cerita apa maklum orang ni? Apa cerita sekali lagi ke tentang apa lah? Maklum jangan buat tak tengok. Tengok tak? Tak tengok. Subhanallah, hebat sungguh. Tak ada televisyen kot ni. Tak ada televisyen kot ni. Subhanallah. Nah, hari ni maklum, orang ni dia tengok cerita sampai terbawa-bawa dalam hidup dia. Orang tak? Budak-budak muda dah. Hak main malam ni tak muda dah. Pernah muda. Nak kata tua pun dah sangat lagi makhluk pula. Pernah muda. Jadi semua pernah muda. Cerita apa selagi apa? Cerita seperti apa tak apa lah, itu juga lah. Waktu Iblis banyak tu, waktu tu dia lupa, waktu senyap kan. Dalam cerita tu maklum, dia cerita pasal konflik rumah tangga. Dia kata tak ada kerja, lain lah dajil nak keluar pun cerita rumah tangga orang ni pun masalah lah. Kan produksi ni pun tak ada model lain dah. Tak ada model lain dah. Tak apalah, kerja cari makan je betul. Tapi bagi betul dia cerita pun kan. Baik, buat macam tu Islam ke gara-gara khas kan. Walaupun tembok tak tik ke okey lah. Walaupun tembok tak tik pom dia tengok esok tu masuk tengok dalam TV3 duk temu ramah. Dah mati dah malah. Nama pun kaku. Nama pun paling orang tahu lah polis ni kerja lagu mana, penyangak punya operasi dia punya apa dia kronologi cerita dia tu macam mana paling kurang tahu. Tapi cerita hak dia merepek ni belum banyak lah, banyak. Saya baca dalam Facebook ada satu orang ni peguam syar'i ke peguam sivil Allah, tapi peguam dia kata kesan dia bercerita tu, laporan mai kat dia kes cerai sebab cerita hak dang tu lah. Cerita nama apa hak baru ni lah, hak pelakon, hak tengok lagu tu saya abang nama apa baca rakam ni mau cari baca apa ni kan lagi pihak tak 50 dah. Ustaz didakwa apa ni keluar mai ustaz didakwa cabul apa tu lah. Tak kita ulah tu ulah juga nak cerita akhir zaman. Baik tuan. Jadi dia tak mana cerita ni, cerita dah tu. Hak dasar ni daripada cerita tu, orang hak baru kahwin ni maklum. Hak baru kahwin ni dia terikut dengan benda tu. Pasal dalam cerita tu dia cerita pasal pasangan ni curang antara satu dengan yang lain. Tapi kalau orang hak tak mengaji, na'udzubillah, yang jahil dan sebagainya, dia tengok lelaki dia cakap dan di dapur seorang-seorang kan, dia mula dia main hak cerita dah ni. Dia dah nampak macam cerita ni apa. Akhirnya menyebabkan ramai rumah tangga yang rosak. Betul-betul terkesan dengan cerita tu. Barangkali niat cerita tu bagus, dia nak abang kata ini realiti rumah tangga yang ada pada hari, tak semua tapi kebanyakan baguslah. Tapi tak apa nak kena tuan-tuan. Patutnya dia kena cerita benda yang mengharmonikan rumah tangga ke apa bla 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 bla. Paling kurang orang adalah turning point tu. Orang adalah
satu cara bagaimana nak mengharmonikan rumah tangga. Dia maklum macam marah ya pun. Okey tak? Maklum okey tak ni? Okey, alhamdulillah. Satu. Yang kedua daripada arus media massa yang ada pada hari ini, anak-anak muda, netizen terutamanya, dia akan sebarkan apa sahaja benda-benda, apatah lagi kalau melibatkan beragama. Contohnya, saya bagi fikir ni bukan saya nak bela lah. Contohnya apa dia? Kes yang orang duk viral ni. Apa dia? Satu orang pendakwah didakwa merogol. Ni benda berat ni belum ni. Tuduh orang merogol, tuduh orang zina ni benda berat. Netizen ni kalau nak tembak dah. Dia bukan kira dah. Halal haram dah lah. Hak penting pun tembak dah. Syok. Duk maki hamun tu orang syok. Jadi tuan-tuan, nak tuduh terutamanya agamawan lah. Dan agamawan ni memang orang duk tengok pun berbanding dengan artis. Agamawan buat kesalahan, mereka ni kena highlight dulu daripada artis. Soalan dia belum pasal apa yang orang agamawan ahli masjid ke tu lebih kita lah. Kalau kita buat kesalahan, orang highlight tu dalam berita apa semua ni. Pak lebih ahli masjid curi duit tabung, contoh. AJK masjid culik duit, contoh. Dia kira nak highlight orang ada kait dengan agama ya, kira highlight di luar ni. Tapi pasal apa? Artis pagi petang siang malam duk peluk apa pukul aku lebih buat. Siapa pun tak highlight tu. Maklum apa? Cerita Melayu ada lah ni. Hang peluk aku ni atas kati, hang bunuh, hang kono aku ni, aku belaga aku ni. Siapa pun tak kata apa. Bahkan cerita ada tu rating yang tinggi lah. Orang dah tengok waktu tu. La ilaha illallah. Nampak ke? Maka dia setan sebut dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dah. Bahawasanya setan ni la uzayyina lahu. Aku akan hiaskan benda-benda yang haram di mata manusia pada ketika itu. Semuanya nampak baik belaka. Padahal haram tu. Nampak macam tak ada apa. Peluk hang aku, peluk sana, peluk sini. Ni semalam kata apa meletup malam. Saya apa tak tengok, duk lalu pada Facebook tu kan. Satu orang artis lamar marka dia, duk berlakon juga depan ni pun dan duk baju redah ni. Benda tu maklum, boleh kita boleh maklum. Saya nak tanya maklum lah, Pak Long tahu dah. Dia tanya depa pun, depa kita tanya maklum. Boleh kita tak boleh. Ni duk lama dalam televisyen kau semua ni. Nampak dia tak connect lock you know. Patutnya tunang ni Islam banyak sengat-sengat. Tapi lah ni dia terbalik dah. Tunang dia riuh, nikah dia sengat belah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni yang jadi. Yang haram nampak macam tak ada apa. Ustaz okey je. Okey je, depa takut peluk-peluk apa. Depa berlakon bukan betul pun. Ai betul lah. Dia peluk tu dia kata depa berlakon bukan betul pun. Tu hang duk betul waktu tu nak panggil apa tu. Hantu jin hang kalau pergi peluk tu. Dia ada. Maka apa? Ini yang berlaku akhir zaman. Supaya kita ni fikir lalu pasal apa? Orang Islam kita sendiri yang nak merosakkan agama itu sendiri. Ya betul, memang benda tu tak betul. Kalau dia ustaz lagi teruk lah kalau dia buat. Tapi pasal apa? Bila ustaz saja, siapa-siapa yang ada hubung kait dengan agama, kita nak mention lebih. Awak artis tu tak orang Islam lah nak cerita dia. Awak artis tu dia semayang 6 waktu kalau ustaz tu. Tak semayang sama juga. Tapi pasal apa yang artis tak ada seorang pun pibat report kata cerita ni bercangkah dengan syarak peluk hangku apa lebih kurang. Cerita ombak rindu apa. Kita tengok dah belum? Tak beda tu lah. Masya Allah. Ombak di pantu pergi je kita tengok. Tak? Ombak rindu tak pernah tengok. Ombak rindu. Maklum cuba tengok cerita tu. Saya pun pertama kali tengok. Apa pelakon maklum? Pelakon perempuan kembar. Pelakon perempuan ni kembar. Janda. Cegok lah janda ni nama apa? Habak nama apa? Tak ingat. Tu nampak dia tekan tu. Dia tekan handphone tu tak boleh tengok dah nama apa perempuan tu. Pelakon lelaki tu cegok handsome dia orang saya lah. Tapi saya lebih sikit pada dia. Kan? Tapi badan dia sadu. Saya sedap, dia sadu. Pelakon ni maklum tu atas katil.
Perempuan ni, hak perempuan pelakon ni maklum pakai tang ke dada. Nampak dah dada ni perempuan arti putih, mana ada hati hitam legam apa pokok belakang dua-dua ni no. Tak ada. Hak putih belakang ni. Baik maklum. Hak laki ni laki ni piduk, peluk dia. Dah apa? Tak kepala di tengkuk. Nak tanya tak, kalau orang nikah dia letak kepala di tengkuk bini dia naik syekh tak? Tak payah jawab lah abang. Kalau abang naik tak, malu borang lah jangan jawab itu. Nah, manusia yang waras dia ada perasaan tak? Allah ada perasaan. Bini dia, suami dia mesti ada cara lah. Positif negatif dia mesti ada. Ni macam mana dia boleh pergi duduk dengan perempuan tu, dia peluk naik duduk atas badan pula. Siapa pun tak pergi tangkap arti tu. Siapa pun tak pergi buat report cerita tu mengandungi unsur-unsur lucah. Di Malaysia ni cuma tak ada bogey lah, hak lain ada lah. Tak ada bogey, hak lain ada lah. Hang cium tengkuk aku cium tengkuk hang, hang pegang muka aku pegang muka hang. Ada lah. Tak ada muka, nak tengok terus. Hak tu dia tak ada lagi. Akan ada dah belum? Akan ada. Bila? Allahu a'lam. Lah ni pun hati pun semua duk buka-buka sikit. Dia kata tak apa, sikit-sikit bukan tunduk semua. Dia kata nikmat Allah kita kena syukur. Banyak cantik dia. Hak kita duk astagfirullah. Allahu akbar. Masya Allah. Hak kita ni astagfirullah sama naik dengan Allahu akbar. Pasal apa? Ni duk jadi. Balik pada kes tuduh rogol ni. Tuduh rogol tak kira lah, tak apa-apa. Baik belum? Nak tuduh orang rogol ni senang ke payah? Tanya orang hak kerja peguam ke, kerja polis ke, kerja apa mahkamah ke, nak tuduh ni payah. Dia nak tuduh senang, nak sabit tu payah. Tuduh tu senang, sabit payah. Kes apa? Kes betul orang hamba Allah ni berdakwah ni. Nah, katanya dituduh rogol 8 orang sampai video ni dengan viral lah. Orang dia kena maki dia tu Malaysia orang tu dia contoh abang ni. Nah, dia kata tu dia ada ustaz muda. Dia duk backup geng rogol tak ke dia duk rogol orang juga. Nah, dengan saya lah tu rogol. Penting kepala kita. Kita cerita hukum supaya apa? Dosa kita duk dituduh dia tu tak ada kat kita. Hak kita sendiri pun tak tanggung lagi ni. Apa kaedah dia? Antaranya ni saya rujuk dalam satu posting seorang ahli Jabatan Kuasa Fatwa Pulau Pinang dan juga Jabatan Kuasa Fatwa Kedah, Dr. Hafiz Mahyuddin. Kalau tuan-tuan tengok dalam dia punya Facebook dia, jadi antara pakar rujuk dalam fiqh dan usul fiqh. Dia kata apa? Nak tuduh orang rogol ni senang, nak sabit tu payah. Dan tagline bawah dia tu hashtag apa? Jangan cuba rogol, jangan cuba tuduh orang rogol. Pasal apa? Berat. Satu, berat dari sudut dosa ni telah lagi lah. Tuan-tuan, kita aibkan dia satu Malaysia. Betul tak betul kita boleh tahu. Baik. Yang pertama, apa yang perlu dilakukan oleh pihak yang berwajib nak sabit kata seseorang tu berogol, yang pertama kena uji DNA dia dulu. Rambut dia, apa-apa yang berkaitan lah, pukul peluh dia dan sebagainya. Nah, sekiranya ada yang bersangkutan, maka itu baru satu. Dan adakah memang kalau DNA apa dia rambut dan sebagainya melekat tu, adakah sabit lagi? Ada lagi benda lain. No? Satu DNA. Yang kedua dia kadar mani yang ada dalam kemaluan ataupun dalam vagina si perempuan yang dikatakan dirogol tadi. Boleh jadi perempuan tu jenis tidur biliak-biliak. Allahu a'lam. Zaman dah ni macam-macam dah ada. Pagi ni tidur dengan jantan lain, tengah hari jantan lain, sehari malam jantan lain. Barangkali kesemua ni dia buat belakang. Goreng habis muak. Baik, dua. Yang tiga dia akan dilihat pada kesan daripada koyakan vagina si perempuan. Ni saya sebut dalam kalau dah ni cerita nak abang kata payah nak tuduh orang rogol ni, nak sabit dia berogol tu payah. Kesan koyakan pada vagina perempuan tadi. Sekiranya kesan koyakan itu biasa, maksudnya seperti suka sama suka, maka dia tidak akan berlaku koyakan yang teruk pada bahagian kemaluan perempuan. Tapi kalau ada kesan koyakan yang teruk, barangkali dipaksa dan sebagainya, maka barangkali dia memang dirogol. Nampak? 3. 4. Dilihat pula pada kadar kemasukan ataupun tusukan kemaluan lelaki ke dalam vagina si perempuan.
sama ada tusukan dia itu dalam ataupun tak dalam. Maka semua benda-benda tu akan diambil kira, dipertimbangkan sedalam, sedetail yang mungkin nak sabit kata dia tu bersalah. Nampak tak? Antara yang lain apa dia? Sekiranya ada video di hotel tu kan, katanya ada video misalnya, maka diambil video dan ditengok adakah dia punya posture badan dia sama dengan yang tertuduh. Dia punya misalnya kalau ada suara dalam video tu, dia cakap dengan perempuan tu dan sebagainya, suara teli sama ke tak sama. Ni benda-benda ni maklum bukan senang nak tuduh orang ni. Tapi netizen di luar hak duk kaki Facebook, Instagram ni kira nak tembak lah. Oh dia ni betul roboh dah, dia ni memang peroboh, dia ni. Bayangkan tengok kalau tak betul lagu mana kita nak jawab tuan-tuan. Kalau tak betul, kalau betul dia pergi dia orang. Kalau tak betul dan kalau betul sekalipun, kita dah aib dia dah. Nampak tak? Kita dah mengembangkan benda yang tak sepatutnya kita kembangkan. Ni main pula hari ni satu orang ustaz, ustaz ustaz di belah Kelantan tu dikatakan dituduh mencabut. Dituduh mencabut. Lepas seorang. Semua ada hubung dengan agama, ustaz, tok, syekh, apa semua ni dia orang duk tiba tu dah. Dia kata bagus punya. Kita tahu tak jadi itu kita jadi Allahu a'lam. Barangkali kita pun tak tahu betul kata tak betul. Tapi akhbar ni dia nak bagi buat dia punya page dia punya sahabat ni, dia bubuh tajuk powernya, orang pakak beli tuan-tuan. Kita pun baca dengan ayat-ayat dia, kadang-kadang hak tulis tu pun buta agama tak erti hukum pun kita terikut. Akhirnya kita percaya. Bila percaya maklum seolah-olah kita tuduh dia, kata dia buat benda yang tak betul. Ini akhir zaman. Jadi bila bab benda-benda lagu ni kena jaga, kena pastikan supaya kita tak terlibat. Habis patah balik tasak ni. Cerita panjang tu. Baik. Jadi bila Nabi ajar orang memeluk Islam, Abu Lahab dia baling batu, Allah Taala buat turun ayat Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Bila Nabi ajar kepada kebaikan, Nabi ajak kepada Islam, Nabi ajak kepada iman, maka mereka lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan takat Abu Lahab, bini dia juga Ummu Jamil pun sama. Allah Ta'ala kata wa mara'atuhu hammalatal hatab, dan bini Abu Lahab juga kami lempak masuk dalam neraka. Pasal apa bini dia kena lempak masuk dalam neraka? Allah sebut dalam ayat tu hammalatal hatab. Bini Abu Lahab ni Allah ni sebuahkan dia seperti kayu kering yang membakar. Apa maksud dia? Al-hatab, kayu kering yang dimakan api, cepat makan api. Orang yang buat pedang musim kemarau, ada jerami, dia cucuk jerami tu cerah, satu betak jerami tu kering, cepat makan api dia bunuh dia. Apa maknanya tuan-tuan? Allah nak bagi tahu bini Abu Lahab ni kerja dia mengumpat dan suka memfitnah Nabi SAW. Satu. Yang kedua, bini Abu Lahab ni dialah yang ditugaskan oleh Abu Lahab tabung benda-benda yang menyakitkan, yakni tabung duri di atas jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Maka Abu Lahab dan bini dia dua-dua masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Lahab ni maklum, Abu Lahab diberi tak keringanan dalam neraka? Ya, diberi keringanan dalam neraka berdasarkan satu riwayat bahawasanya satu malam lepas daripada Abu Lahab mati, salah seorang daripada ahli keluarga dia mimpi Abu Lahab, mimpi Abu Lahab. Maka dia bertanya dia, wahai Abu Lahab, hang mati ni hang boleh apa? Kata Abu Lahab, aku mati, aku mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala kerana aku tak beriman dengan Muhammad, aku menyakitkan Muhammad dan sebagainya. Tapi dia kata apa? Satu hari saja aku diberi keringanan oleh Allah dalam neraka, yakni aku diberi sedikit minum dalam neraka Allah pada setiap hari Isnin.
Sebab apa? Disebabkan pada hari Isnin aku seronok dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dia memerdekakan tuai buah apa semua tu, dia buat kenuri lah berbagai. Maka disebabkan itu Allah beri keringanan padaku minum air. Banyak mana minum air? Iaitulah pusat-pusat ni, pusat jari kita ni, air keluar kok tu ya. Biar orang tu lah. Kan? Kita pergi kedai makan, order apa dia ayam latte butterscotch. Apa bolehnya saja orang ni ya, kok dah nak meja nanti tahu. Nah, lepas tu dia bagi apa? Dia bagi straw halus tu. Straw hak sangkut tu. Kita pun isap puas tak? Tak puas. Lepas tu kawan buat ayam kena maki yang kita. Putar perutnya orang. Pulang ambil 9 aku bayar hang bagi straw kecil ni nak minum pun bayar. Nah, boleh beli buka tukang minum terus. Contohnya dah betul lah. Nah, minum air tapi straw. Anak kita bagi minum air, kita picit straw. Pak je ni ketiku. Ya, anak ni pantang lepas tengok pak minum air, dia kira nak minum lah. Nah, ayat ketul kat belah tu lagi sangat. Dia kepik tu, anak isap cerak boleh sikit kot. Barang kali dia tu. Maksudnya sikit sangat dia dapat minum dalam syurga neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari-hari lain kena azab serupa tu jugalah. Nah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dalam surah Al-Ghasyiyah Allah sebut makanan ahli neraka antaranya min dhari'. Dhari' ni apa dia? Iaitu sejenis daun makanan yang dimakan oleh unta. Dia duduk di padang pasir. Dhari' ni disebutkan kalau dia warna hijau, dia baik untuk badan binatang. Dia memang untuk binatang yang unta. Kita jangan lebih makan apa. Ya. Tapi kalau dia kering, dia jadi racun. Dia kering, dia jadi racun. Jadi bari' ni bari' ni adalah daun tadi yang kering. Bari' tu nama daun tadi, tapi yang dah kering dia panggil bari'. Jadi kalaulah bari' ni, daun ni yang hijau tadi ni diberi kepada unta, unta akan makan. Pasal unta dapat bau dan unta tahu hak ni boleh makan. Tapi kalau yang dah kering bari' ni pergi bagi kat mulut unta, dia tak makan. Pasal apa? Makan nanti sakit aku. Dia boleh jatuh sakit dan mati. Tapi Allah Ta'ala kata laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Makanan ahli neraka apa dah? Antaranya dhari'. Apa dah? Iaitulah makanan yang binatang pun tak mau makan, tapi penghuni neraka makan pada ketika tu. Berarti tak ada makanan dah. Kira hina lagi daripada binatang, na'udzubillah. Nah, al-ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah. Allah Ta'ala kata apa? Minuman ahli neraka daripada aniyah, yakni air danur. Yakni air apa danur? Bukan danur. Danur tu Thailand tu. Nang daging bakar danur. Ni air danur ni air apa dia nanak. Dan nanak tu lah macam-macam jenis nanak. Antaranya dalam aniyah itu ditafsirkan juga sebagai apa? Rislin. Rislin ni ayam apa maklum? Ayam seolah-olah kalau la ni kita panggil apa? Timah yang dileburkan. Timah tu besi tu yang dileburkan panas, maka dituang masuk dalam mulut ahli neraka Allah. Masuk saja berkecai badan habis, sambung elok balik. Sambung elok balik. Lagi apa dia? Buah khuldi. Buah khuldi pula. Buah zakum. Buah yang seperti mana bulat macam buah deriak lah kita kata. Ada duri atas bawah kanan kiri. Masuk saja dalam lengkuk, untui habis tekuk, habis hancur. Allah Ta'ala pegur elok balik, makan pula. Ini minuman penghuni neraka. Dalam Bahrul Mazi sebut bahawasanya bila mana dibawakan hidangan untuk ahli neraka, lalu muka, kelai muka, baru lalu tak makan angin, baru lalu muka ni hancur terus. Pasal pun terlalu panas. Ini dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Talib kena azab? Ya, kena azab juga. Tapi seringan-ringan azab yang dia kena. Dia kena hak paling ringan sekali, iaitu dia diberikan pakai slipper yang diperbuat daripada bara ataupun sabut neraka Allah. Diberi pakai kasut
sehinggalah panasnya kasut tadi ni menggelegak masuk otak dia. Kita dah makan sup otak kambing ni kan, sup otak kambing payah nak buat. Kalau orang tak pandai buat, relai otak tu, relai dia kena ikat tu. Lalu kita dah makan sup apa ni Madinah, sup kawaret kaki kambing. Sup kawaret kaki kambing. Di mana? Di Batu Sembilan kita ada sup kawaret saja bakmi kan, sup kawaret, sup kaki kambing. Hak ni geng darah tinggi mau kalau kena lajak mangkuk, selamat hari raya maaf zahir dan batin, qalu inna lillahi. Tak sebab dia tak jaga. Bukan faktor kambing tu sama. Ada benda-benda yang lain dia makan tak sesuai. Kalau ada penyakit jantung dan sebagainya, minyak makan banyak sangat, dah lah minyak, tembus minyak tu kan. Ikut kesihatan 2 jam sebelum tidur tak payah makan dah. Kita 2 minit lagi nak tidur, sikat nak dia maju dulu, mampu ni. Nasi kandak dia maju, nasi kandak kampung Melayu, nasi kandak beratok. Lepas tu balik beratok di hospital dah dia. Ni nasi kandak mau sempoi-sempoi memang. Selalu masjid yang duk jamu nasi kandak, masjid Asyik Yahya. Masjid Asyik Yahya. Apa ni memang ada wudu lah. Ada wudunya, sampai pirik Caribbean mana. Mereka ni power sempoi lah ni. Tapi selalu mereka tanya, Ustaz mana ni nak makan apa? Kita abang nak makan pizza. Mereka mencari pizza. Mamak pun makan pizza nak apa? Ya tosir je dia pun makan. Ni mamak bidang mau ni. Ahad langgak ada besar pun. Selalu mereka jamu buat ikan bakar. Ikan bakar di dekat stadium Bandaraya tu ada satu kedai ikan bakar. Tok tu saya dah Nabi, tapi setiap malam kedai tu dia akan sponsor makan untuk ustaz hak ngajar. Lepas tu ustaz mati banyak. Ustaz mati banyak. Macam duk jamu hak ubat pergi mati semua. Ikan bakar, sotong bakar apa semua ni. Tukang masak tu, mamuk tu, dia suka bayar. Ayam ni 3 ayam dia cari. 3 ayam. Mau 3 ni mau potong kaki semua. Hak pertama dia panggil ayam potong kaki. Nama ayam pun potong kaki dah. Nama ayam tu pun potong kaki dah. Apa dia ni? Balik ni maklum buat. Balik ni. Ni saya abang ni. Jangan buat bagaimana kan. Dia pun potong kaki semua pun. Dah esok kan mau naik wheelchair apa. Kita punya pasal. Ayam aiskrim soda tu. Aiskrim soda. Lepas tu ambil aiskrim sama ada vanila ataupun aiskrim coklat. Apa-apa aiskrim lah. Buah yang aiskrim soda. Lepas tu bubuk aiskrim tu bagi banyak air. Lepas tu buah putih walau kacau-kacau sampai dia sebati dia tu. Lepas tu minum. Tak angkat. Tu nampak dia tak berhenti lah. Kami nak pergi kedai apa tu. Anak dia bagi apa? Ayam potong kaki. Ayam potong kaki setengah tu dia bubuk biji selasih lah apa. Tajuk tu. Tu tak tahu. Ni buat dulu nak. Buah. Kalau nak mana ni nak bagi lagi banyak dia punya gap tu buah soda banyak lah. Kalau tak mau ni ingat dayang-dayang dia bubuh air banyak. Sama ada coklat ataupun strawberry, vanila tak wadah. Abang biar lah. Nak dua minum dia tak lama. Potong kaki tengok ni. Dua dia buat ayat apa? Dia buat ayat teh tarik kurang mana? Teh tarik kurang mana? Selalu dia buat teh tarik dengan susu cair ayam. Satu lagi resipi buat syai adni. Syai adni. Kalau kita pergi Mekah, kita minum di kedai Arab tu syai adni. Seluruh minum syai apa teh biasa, teh Arab kan. Teh Arab di Malaysia, hak Melayu dia buat orang. Dia bubur-bubur cekih sampai kita orang gigi hilang. Minum ayam teh tu. Habis tu berasa gigi puas dah. Kita tak ada ni macam berangin. Berangin tu. Hak tu Tok Arab tengok dia bagi dia, kalau Tok Arab minum dia bagi kita mampu. Dia kata hampa ni teh Arab kan, Arab pun tak minum teh pun. Maksudnya jangan ada banyak sangat. Kau yang begitu kau dah. Jaga lagi basuh pula. Baik, jadi jangan banyak nak. Teh tu tukar. Kalau teh yang kita beli hak Arab tu, kalau teh Arab ni yang masyhur dia bagi teh arusah. Teh arusah ataupun kita beli teh letel pun tak apa. Teh letel tu hak jenis rendang kan. Ni abang ni. Dan di mana ini dulu buat dia lah. Asyik Arab nak bagi lajak kena minum ayat gek. Minum ayat gek terus dalam tu.
Kan, selalu tu Arab standar ni seorang, dua orang lah. Kita 6 orang pun tak ada duit. Kan, pada mereka makan jenis banyak. Pak Arab ni, buah yang Pepsi ke Coca-Cola sebelah. Minum, bawa tengkok, minum. Lagi dia potong, Tribel ni, macam iblis tu. Ni, ada orang Melayu duk buat di Mekah. Patut di Mekah, dia lawan iblis, dia ikut iblis lah. Dia makan, dia bubuh Pepsi. Dia makan, dia bubuh Pepsi. Dia makan, dia bagi hilang Pepsi ni. Dia potong. Tapi tak payah buat lah tu. Tapi Tuan Arab ni banyak tak potong kaki 20 minit. Dia adalah ubat dia apa-apa. Baik. Teh tu maklum balik. Tu dia cerita bat teh lah. Tak ada cerita bat sirap, cerita bat teh. Ambil teh liter ke, mancung untuk satu mak. Satu mak tadi kan, ataupun mak kita duk minum tu. Kedai teh tarik tu. Potong dia. Nabang tu potong. Ambil lebih kurang 7 uncang cium. 7 tu campur tadi. Lepas tu baru nak. Lepas tu buah yang panas. Buah yang panas. Buah susu cair. Susu cair. Lepas tu nak buah apa Ustaz? Antaranya orang bubuk. Kalau Arab ni dia bubuk nak bertengah halba tu lebih kuat. Jangan dia nak rasa macam ada harba sikit. Jangan kuat sangat, takut tak tahan. Bau sikit je. Bau sikit saja bagi dia naik tu. Lepas tu minum. Minum tu jangan dah banyak-banyak. Minum tu agak-agak nak minum. InsyaAllah. Nanti bagi apa? Syekh Adni. Dua lebih 3. Lagi banyak kan? Di luar ada tabung, boleh tabung tu. Beda abang mesti. 3 dia bagi ayat Nabi. Nabi ni ayat Nabi dia minum. Tiap-tiap hari Nabi minum. Balik lagi. Ambil yang kosong ni, tuan, buah kurma. Buah biji kurma tu, bagi biji, buah rendam tutup. Jangan tak tutup. Takut tadi besok pagi telan hak lain, gigi palsu. Kalau darah kan gigi terluar, dia pakai buah telur, pasal dengan kurma dengan gigi palsu, tak jadi Nabi dah sawah terus pergi besok. Jadi besok pagi baru minum, kerana dia menyegarkan badan dan dia menyutralkan tubuh badan. Ni antara minuman Nabi SAW. 4 ada lagi ni, banyak ni nak bak ni. 4 apa dia? Kurma, buah tim, kismis. Lagi bagi 3 tu kurma hak paling baik. Kalau boleh kurma ajwa kan, dengan beli kurma hak sekilo orang ni tu, hak nampak tak boleh lipat kan. Hak tu dia macam pok tak tahu tu RM2 kurma pok ni tu Arab tu ni agak dia tak pergi batang kaki dia RM2 tak ada modal dia. Ada dia ikut kedai tambah kedai Cina je tu. Kita tengok tu buka tarik kulit tu macam lipat apa tu. Kan kulit dia kan warna nak lebih kurang tu. Beli hak mahal je lah, ajwa ke apa ni mau rumah tak sampai RM1,000 tekan ajwa sekilo RM35 kita dia beli. Beli hak tu kita blend. Kalau boleh tu susu kambing kalau boleh dah. Tak boleh susu kambing, ambil susu biasa. Bukan susu tin lah, jangan ambil susu tin. Susu dah ready, hak fresh ke apa ke, blend. Jangan campur apa, biar hak tu je. Minum hak tu terus untuk otak. Lagi bagus sekali blend dengan walnut. Walnut yang mana sikit, bunga walnut tu insya-Allah. Lepas ni tak ada main ngaji, pandai dah. Ni untuk anak kita yang duk mengapai, yang duk mengaji semua tu, itu bagus untuk otak. Tapi selalu orang Arab ni dia suka makan dua je. Biasa-biasa dia baca kitab ke apa duk mengaji, dia makan dua je. Hak tambah getah Arab bukan kelak getah. Kelak getah ni syinggang tu bodoh, tu ketua tu telah hak tu kan. Hak tu tak bagus. Pasal apa? Pasal tak bagus ya. Banyaklah tak bagus, pasal gula lah macam-macam. Makan apa? Coklat apa dia gam, Arabic gam tu. Satu, yang kedua walnut. Ni benda ni Arab dia makan untuk kuat ingatan. Kuat ingatan. InsyaAllah try buat malam ni, bulan depan main kita tak payah awak dah. Semua pakai mengapai habis dah. Dah. Itu contoh. Baik tuan-tuan. Terakhir, habis ya. Beliau tidak akan menyerahkan baginda. Baik. Pernah beliau meminta Rasulullah SAW mengurangkan sedikit dakwahnya di belakang mereka itu. Dengan permintaan Abu Talib itu menyebabkan baginda menyangka
bahawa bapa saudaranya tidak mahu menolongnya lagi, lantas mengucapkan kata-katanya yang masyhur dalam hadis. Maksudnya apa? Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari dalam tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku tinggalkan tugas aku ini, sama sekali tidak aku tinggalkannya. Yang ini tugas apa? Tugas sampaikan dakwah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjayakannya. Allah beri kejayaan, Islam tersebar, atau aku mati kerananya, atau aku mati kerana menyebarkan agama Allah. Jadi Nabi ajak kita kalau boleh seumur hidup kita ada jasa untuk agama. Yang kedua, Nabi nak ajak kita kalau boleh mati kita pun atas jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Maklum yang lupa dah, boleh buat nampak tu. Nampak ayat tu kena buat. Pasal dah ni macam-macam ayat tu ada putih tu, macam-macam ayat yang kurang sihat. Jadi dah ni kena jaga kesihatan kita. Banyak sakit, sayur kena makan maklum dah. Jadi doktor dah ni. Sayur kena makan. Pasal apa maklum? Sayur tak makan jadi macam mak mentua dia. Sayur kena makan. Pelan lah kok mana pun buatlah sayur apa pun. Ikan masin, ikan masak, ikan manis, ikan tawak apa buatlah kok. Hak penting sayur kena makan. Pasal apa? Pasal sayur ni sumber kalsium bagi tulang kita. Mak mentua dia badan dia tak besar mana, lebih kurang 92 kilo ya. Besar badan besar. Balik pada sikit balik kuliah subuh, dia duduk di buat pula. Balik kuliah subuh, masuk dalam rumah, nak tutup lampu kan, kita keluar subuh kan, lampu rumah lah kita tak tutup kan, kita kena lagi. Balik tu kalut mana tak tahu, dia masuk rumah, dia tersepak barang dalam rumah, jatuh. Bila jatuh dia badan besar, kaki duduk ni. Okey, kaki dia riba. Ni kaki dia. Bila dia jatuh dia badan besar, menyebabkan dia tak jatuh macam kita jatuh. Kalau lutut kita kepak dah betul kan? Betul tak? Tapi dia jatuhnya, dia terjatuh kok tu. Kaki dia tu pi kok tu. Kaki ni jatuh pi kangkang tu. Akhirnya tak boleh mengkit. Panggil doktor mainnya, orang tahan sakit, tak boleh mengkit juga. Pergi cek kat doktor, dan duduk di hospital. Apa yang berlaku baru? Tulang lutut hancur. Tulang lutut hancur kan jatuh. Tak mana pun jatuh di ruang tamu macam kita, dia jatuh pula. Jatuh. Tulang lutut pada bahagian kanan ni hancur. Doktor kata ni mati accident ke? Tak, mati jatuh lah. Tulang lutut hancur. Bila cek balik rupanya baru tahu doktor kata makcik makan sayur. Dia kata makcik memang tak suka sayur. Sebab tak suka sayur, ini kesan dia. Di samping benda-benda yang lain, tapi sayur yang bersifat semula jadi ni ada dia punya kelebihan dia. Jadi kita tak tahu doktor kita balik ni kadang kita boleh jaga dah ni. Tak kita sepak betul, sepak tambah rumah kok ni 3-4 tingkat bawah tanah angin semua dah. Naik tangga turun tangga, tak tahu benda nak jadi. Tadi baru keluar operation untuk dibuat kat 10 hari dah. Keluar buat operation, dia buat dia plate di lutut no. Di lutut ni 10 cm panjang dia, skru 6 skru tu. Tangan hari tu pun patah dah. Lepas tu duduk nak keluar saja ni, dia telefon dia buat video. Seakan mak pas jadi Iron Man dia kita cakap orang panggil kan jadi Iron Man pasal tu semuanya besi dia lawak gitulah. Lalu dia seronok kan. Tapi kena berjaga. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik daripada Allah, yang ada orang berdasar itu mohon ampun dan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar ni saya bawa pau. Apa nak beli pau ni di luar insya-Allah. Allah lagi tekan minyak. Makan benda-benda yang tak sepatutnya.